Semalam saya ada buat satu video berkenaan dengan masalah kekurangan beras yang masih meruncing sekarang ni, dan saya merujuk kepada kajian Khazanah Research Institute yang mengatakan bahawa uh, pendatang asing pada tahun 2016, kajian ini menyatakan bahawa pendatang asing ialah pengguna beras yang sangat besar. Bahkan penggunaan untuk setiap pendatang asing tu adalah jauh lebih besar daripada orang Melayu dan juga orang Cina. Dan daripada 4 juta pendatang asing mengikut kajian pada 2016, mereka menggunakan hampir 500,000 metrik tan beras. Okey. Dan kita sebenarnya kalau kita balik kepada sejarah, semalam saya ada cakap pasal satu buku ni. Buku ni adalah buku yang diterbitkan pada 1960-an 1960-an berkenaan dengan industri padi daripada 1960 hingga 1940. Kajian oleh Universiti Singapura lah. Di dalam buku ni menyatakan bahawa negeri-negeri Melayu umumnya tidak mengeluarkan beras sendiri. Pahang pun kurangan beras. Melaka dan Johor langsung tak keluarkan beras. Walaupun daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sejak zaman itu pun yang keluarkan beras, yang ekspor beras ke seluruh tanah Melayu ialah Kelantan, Kedah dan Perlis, dan kadang-kadang Terengganu. Tapi ini kesinambungan ini berterusan lah sampailah penjajahan British. Apabila British datang pada 1824, mereka telah membuka biji timah, nombor-nombor biji timah, yang kemudian mereka mengimport pendatang asing daripada China untuk menjadi buruh. Pendatang Cina ni makan nasi. Okay? Jadi mengikut kajian buku ni lagi, pada hujung abad ke-19, contohnya di Perak adalah negeri pertama yang ada biji timah. Pada hujung abad ke-19, 3 juta dolar itu perbelanjaan untuk mengimport beras oleh negeri Perak. 20 tahun kemudian, ia naik kepada 6 juta dolar. 2 kali ganda. Kerana pendatang daripada China ni makan beras. Okay? Dan ini berlaku juga di seluruh tanah Melayu. Sehingga kan pada 1940-an, mengikut kajian buku ni, penggunaan per kapita beras di tanah Melayu ialah paling tinggi di dunia. Lebih tinggi daripada Jepun dan negara-negara lain. Tetapi keadaan tu memang sama macam keadaan sekarang, di mana orang pendatang asing makan beras. Tetapi beza dia ialah satu. Pada zaman dulu ada industri getah dan biji timah, di mana getah dan biji timah dieksport untuk mendapatkan dolar ataupun pound sterling, dan kekayaan daripada ekspor ini yang digunakan untuk membiayai import. Mereka British import beras daripada Burma, daripada Vietnam dan daripada Thailand, dengan Singapura menjadi pelabuhan yang mengumpulkan semua beras ni lah. Yang kemudian ia dihantar ke Hong Kong, dan banyak yang dihantar ke tanah Melayu lah, kepada buruh-buruh Cina majoriti, dan ada sedikit orang India lah, daripada India, tapi majoritinya orang Cina. Okey, jadi dia dibiayai, jadi tiada masalah. Beza dengan sekarang ialah majikan-majikan, kilang-kilang yang menggajikan pekerja asing Malaysia sekarang ni, mereka bawa masuk pekerja asing, tetapi mereka tidak menyumbangkan apa-apa untuk mendapatkan beras untuk pekerja asing itu. Pekerja asing itu beli beras tempatan pada harga murah, bersaing dengan rakyat tempatan. Sama. Jadi apa beza dia? Kalau zaman dulu ada kekayaan ekspor yang untuk mengimport beras, sekarang tiada. Okey. Perlu diingatkan, daripada 100% keperluan beras, 40% sekarang ni dianggarkan keperluan negara diimport daripada luar, ya. Okey, dan apabila sekarang harga dia dah naik, rakyat tempatan yang beli. Pendatang asing beli beras tempatan hingga dah tiada lah, sebab memang dah kurang kan. Jadi masalah dia ialah, pertama, pekerja asing. Sama juga macam zaman dulu. Ini adalah fakta. Okey. Kita boleh fikir, mungkin salah satu caranya mungkin ada orang kata kita boleh kurangkan pekerja asing. Tapi kita perlu ingat, zaman dulu pun ada pekerja asing juga. Okey. Itu pun satu cadangan yang baik. Tetapi kalau ikut zaman dulu, orang yang mengimport pekerja asing ni yang membiayai. Maknanya dia dah buka biji timah,
dia juga gunakan duit dia untuk import. Tapi ini tidak berlaku sekarang. Sekarang majikan-majikan kilang-kilang yang menggajikan pekerja asing di Malaysia sekarang ni, dia tidak ada buat tanggungjawab, dia hanya bayar levy dan ni, tapi dia bayar gaji macam biasa, tapi subsidi ataupun harga murah semua dinikmati oleh pekerja asing. Dan majikan yang mengimport pekerja asing ni tidak ada apa-apa, tidak perlu menyumbangkan apa-apa lah. Jadi itu beza dia. Itu adalah pangkal kepada masalah lah. Jadi ini yang kita kena belajar lah. Kita kena belajar, kita kena tengok betul-betul. Sekian, terima kasih.